Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada anda semua. Nama saya Nadira binti Zulkifli dan bernombor matrik A182497. Pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda apakah implikasi asap rokok terhadap masyarakat sekeliling ataupun lebih dikenali dengan terma second hand smoke. Baiklah, saya akan memulakan perkongsian saya dengan soalan pertama kita iaitu apakah second hand smoke? Second hand smoke atau asap rokok pasif ialah asap yang anda tidak bermaksud untuk menyedutnya. Second hand smoke, SHS, juga dipanggil Environmental Tobacco Smoke, ETS atau asap tembakau persekitaran. Ia adalah campuran dua jenis asap yang berasal daripada pembakaran rokok. Pertama ialah mainstream smoke atau asap arus utama iaitu asap yang dihembus oleh seseorang yang merokok. Manakala kedua ialah side stream smoke atau asap sisi iaitu asap yang keluar dari hujung rokok. Asap jenis ini mempunyai kepekatan nikotin dan ejen penyebab kanser karsinogen yang lebih tinggi daripada asap arus perdana. Apabila orang yang tidak merokok terdedah kepada asap rokok pasif ini, ia dipanggil merokok secara tidak sengaja ataupun perokok pasif. Soalan kedua ialah, apakah yang menyebabkan asap rokok pasif ini berbahaya? Apabila anda menyedut asap rokok pasif, anda mengambil nikotin dan bahan kimia toksik sama seperti yang dilakukan oleh orang yang merokok. Lebih banyak asap rokok pasif yang anda bernafas, lebih tinggi tahap bahan kimia berbahaya ini dalam badan anda. Ini kerana asap arus sisi tidak ditapis yang mana menjadikan ia mempunyai kandungan toksin berbahaya yang lebih banyak daripada asap arus perdana yang dihembus oleh seseorang. Tambah lagi, asap rokok pasif mengandungi lebih daripada 7,000 bahan kimia. Beratus-ratus adalah toksik dan kira-kira 70 jenis boleh menyebabkan kanser. Mengikut laporan pakar bedah pada 1964, 2.5 juta orang dewasa yang bukan perokok telah meninggal dunia kerana menyedut asap rokok pasif ini. Lebih menakutkan lagi, tiada tahap pendedahan bebas risiko iaitu risk-free level kepada penyedutan asap rokok pasif ini. Soalan seterusnya, bagaimanakah asap rokok memberi kesan kepada bukan perokok? Asap rokok pasif merosakkan badan dalam pelbagai cara. Orang dewasa yang terdedah kepada asap rokok pasif mungkin mengalami kesan berbahaya serta-merta pada jantung dan saluran darah. Contohnya penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, aterosklerosis, serangan jantung atau strok. Telah direkodkan bahawa lebih daripada 8,000 kematian adalah disebabkan oleh strok. Walaupun tidak merokok tetapi terdedah kepada asap rokok pasif di rumah ataupun di kerja, mereka boleh mengalami peningkatan sebanyak 25 ke 30% dalam risiko mendapatkan penyakit jantung. Kedua ialah masalah paru-paru seperti gangguan paru-paru obstruktif kronik dan juga asma. Kajian nyatakan lebih daripada 7,300 kematian adalah akibat kanser paru-paru dalam kalangan orang yang tidak merokok. Akhir sekali, ia turut menyebabkan peningkatan risiko kanser di otak, pundi kencing, perut, payudara dan banyak lagi. Asap rokok pasif juga boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius kepada kanak-kanak. Kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai ibu bapa perokok akan lebih kerap jatuh sakit. Pertumbuhan paru-paru mereka kurang daripada kanak-kanak yang tidak terdedah dengan asap rokok. Dan mereka juga mungkin akan mengalami penyakit seperti bronkitis dan radang paru-paru. Seterusnya, semput dan batuk akan lebih kerap berlaku. Ini kerana asap rokok pasif boleh mencetuskan serangan asma pada kanak-kanak. Kanak-kanak tersebut mungkin akan mempunyai serangan asma yang lebih teruk dan kerap yang mana boleh meletakkan nyawa kanak-kanak tersebut dalam bahaya. Selain itu, mereka boleh mengalami jangkitan telinga. Ini kerana mereka kerap mempunyai cecair di dalam telinga mereka. Akhir sekali, mereka mungkin mengalami kerosakan pada mata seperti katarak dan kerosakan gigi serta masalah pembelajaran dan tingkah laku. Sesetengah masalah ini mungkin kelihatan kecil tetapi ia boleh meningkat sekiranya tidak dihalang dengan cepat. Perbelanjaan, lawatan doktor, ubat-ubatan, kehilangan masa sekolah dan kehilangan masa kerja untuk ibu bapa yang menjaga anak sakit tidak termasuk ketidakselesaan yang dilalui oleh kanak-kanak itu. Semua ini boleh menyebabkan penyakit lain yang berpunca daripada stres yang melampau terhadap ibu bapa serta anaknya.
Duka citanya bagi bayi, asap rokok pasif juga boleh meningkatkan risiko untuk masalah yang lebih serius, termasuklah Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) atau sindrom kematian bayi mengejut. Pasti anda tertanya-tanya, bilakah kerosakan asap rokok pasif ini bermula? Kajian telah menunjukkan bahawa kerosakan akibat asap rokok pasif berlaku dalam masa 5 minit sahaja. Selepas 5 minit, arteri akan menjadi kurang fleksibel sama seperti yang berlaku pada penghisap rokok. Selepas 20 ke 30 minit, darah akan mula membeku dan pemedapan lemak dalam saluran darah boleh meningkatkan risiko kepada serangan jantung dan strok. Akhir sekali, selepas 2 jam, degupan jantung yang tidak teratur atau arrhythmia boleh terjadi dan mencetuskan serangan jantung atau masalah jantung serius yang lain. Anda pasti ingin mengetahui siapakah yang berisiko mengalami kerosakan akibat asap rokok pasif ini? Asap rokok pasif memberi kesan kepada sesiapa sahaja yang berhampiran dengan pembakaran atau penghabusan asap rokok. Tetapi, sesetengah kumpulan orang mempunyai tahap pendedahan yang lebih tinggi. Kumpulan pertama ialah pekerja industri perkhidmatan. Mereka yang bekerja berhampiran kumpulan perokok mungkin tidak dapat mengelakkan asap rokok pasif ini. Kumpulan kedua ialah wanita hamil. Asap rokok memberi kesan kepada kanak-kanak dalam kandungan dan ibu yang mengandungkan mereka. Jumlah oksigen yang lebih rendah untuk bayi boleh meningkatkan kadar denyutan jantung janin melebihi tahap normal, serta boleh menurunkan berat badan bayi ketika dilahirkan. Selain itu, ibu mengandung mungkin akan mengalami keguguran, kelahiran pramatang atau kelahiran ektopik. Seterusnya, kumpulan bayi, kanak-kanak dan haiwan peliharaan. Kanak-kanak kecil dan haiwan tidak mempunyai daya untuk meninggalkan bilik yang dipenuhi asap. Oleh itu, pendedahan berterusan oleh asap rokok pasif akan meningkatkan kesan yang lebih berbahaya kepada mereka. Akhir sekali, kumpulan pesakit yang menghadapi penyakit jantung. Kumpulan ini berisiko tinggi untuk mendapatkan kesan yang lebih berbahaya apabila menyedut asap rokok pasif ini. Mereka mestilah mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan pendedahan walaupun sekejap. Baiklah, di manakah tempat yang sering mempunyai asap rokok pasif? Pertama ialah di tempat kerja. Tempat kerja merupakan sumber utama pendedahan asap rokok pasif bagi kebanyakan orang dewasa. Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) dan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH), iaitu agensi persekutuan yang bertanggungjawab untuk kesihatan dan keselamatan di tempat kerja, telah mengiktiraf bahawa tiada tahap selamat asap rokok pasif yang diketahui dan mengesyorkan agar pendedahan dikurangkan kepada tahap yang paling minima. Hanya polisi tempat kerja bebas asap rokok iaitu no smoking area adalah satu-satunya cara untuk mencegah pendedahan asap rokok pasif di tempat kerja. Mengasingkan orang yang merokok daripada mereka yang tidak, membersihkan udara dan ventilasi bangunan tidak boleh menghalang pendedahan jika perokok masih merokok di dalam bangunan. Kedua ialah di tempat awam. Semua orang boleh terdedah kepada asap rokok pasif di tempat awam yang masih membenarkan untuk merokok seperti beberapa restoran, pusat beli belah, pengangkutan awam, taman dan sekolah. Oleh itu, pilihlah restoran dan premis-premis yang melarang merokok di dalamnya. Tambahan lagi, tempat awam di mana kanak-kanak kunjungi adalah kawasan yang paling membimbangkan. Oleh itu, pastikan pusat asuhan dan sekolah anak-anak anda adalah bebas dari asap rokok. Seterusnya, di rumah. Menjadikan rumah anda bebas asap rokok merupakan salah satu perkara terbaik yang anda boleh lakukan untuk kesihatan keluarga anda. Mana-mana ahli keluarga boleh mengalami masalah kesihatan yang berkaitan dengan asap rokok pasif. Lebih-lebih lagi, kanak-kanak. Ini kerana tubuh kanak-kanak yang sedang membesar amat sensitif terhadap toksin dalam asap rokok pasif. Rumah yang bebas asap rokok akan melindungi keluarga, tetamu dan juga haiwan peliharaan anda. Sehubungan itu, perumahan kompleks atau flat di mana merokok adalah dibenarkan amat membimbangkan. Ini kerana asap rokok boleh bergerak melalui saluran udara, rekahan dinding dan lantai, lift dan sepanjang ruang jalan yang menghubungkan rumah-rumah di kompleks tersebut walaupun jauh dari tempat merokok. Asap rokok pasif tidak boleh dikawal dengan pengudaraan, pembersihan udara atau dengan mengasingkan mereka yang merokok daripada mereka yang tidak.
Akhir sekali, di dalam kereta. Jika seseorang merokok di dalam kereta, toksin boleh terkumpul dengan cepat walaupun tingkap dibuka atau penghawa dingin dihidupkan. Perkara ini boleh membahayakan kanak-kanak yang berada di dalam kereta tersebut. Sekiranya kita telah menyedot asap rokok pasif ini, bagaimanakah ianya diuji oleh doktor? Kebanyakan orang yang menyedot asap rokok tidak diuji untuk pendedahan. Jika anda kerap menyedot asap rokok pasif ini, doktor anda hanya mungkin akan menguji air liur, air kencing atau darah untuk mengetahui jumlah nikotin yang telah disedot. Selain itu, doktor juga akan menguji fungsi paru-paru anda untuk mengukur tahap kerosakan. Ujian ini boleh mengenal pasti keadaan yang berkaitan dengan bahaya asap rokok pasif seperti asma. Anda mesti ingin mengetahui, adakah pendedahan asap rokok pasif ini boleh dirawat? Malangnya, tiada rawatan untuk menyedot asap rokok pasif. Tetapi, ada cara untuk mengurangkan pendedahan. Jika anda kerap berada berdekatan dengan asap rokok, anda boleh mengurangkan bahaya dengan bergerak menjauhi perokok dan mencari tempat yang bebas dari asap rokok, ataupun memastikan tetamu yang datang ke rumah anda tahu mereka tidak boleh merokok di dalam. Akhir sekali, tidak membenarkan penumpang merokok di dalam kereta anda walaupun tingkap dibuka. Soalan terakhir kita adalah, bolehkah saya mengelakkan pendedahan asap rokok pasif? Cara terbaik untuk mengelakkan pendedahan adalah menjauhi kawasan tempat orang merokok. Ini bermakna mengelakkan restoran atau premis-premis di mana merokok masih dibenarkan. Sukacitanya, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menguatkuasakan Akta Larangan Merokok di premis-premis yang tertentu. Berikut adalah senarai kawasan larangan merokok di bawah Peraturan 11 dalam kurungan 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mana-mana orang yang didapati merokok di kawasan larangan merokok, jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Berikut adalah keratan artikel berkaitan pelaksanaan akta tersebut. Sebagai penutup bicara, jika anda merokok, ingatlah bahawa asap rokok anda memberi kesan kepada orang lain di sekeliling anda. Setiap sedutan membawa padah. Oleh itu, marilah katakan tak nak kepada rokok. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.